Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, cikgu harap hari ini semua dah bersedia nak belajar dalam kelas cikgu. Okay, sebelum tu pastikan macam biasa, semua pastikan atas buku kamu hanya ada buku hanya ada buku bahasa Melayu. Jangan tinggalkan apa-apa buku lain, subjek lain atas meja kamu, sebab cikgu nak hanya ada buku bahasa Melayu sahaja dekat atas meja kamu. Okey, siapa yang dah bersedia sila angkat tangan. Okey. Okey, semua dah bersedia kan? Okey, baik. Jadi pada hari ini kamu akan belajar sesuatu yang menarik. Kamu dah pernah buat pun sebelum ni, tapi hari ni kita akan lebih mendalam, sebab cikgu akan bagi lebih tips lah kepada kamu untuk kamu menulis dengan lebih baik. Tapi sebelum tu cikgu nak tunjukkan satu video pada kamu untuk kamu tonton dan hayati. Jadi kamu perlu, cikgu harap kamu boleh menghayati video ni. Sambil-sambil tu cikgu nak kamu macam binalah semangat selepas kamu tengok video ni. Okey? Okey, boleh? Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan video. 31 bulan 8 57. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Jangan lemah, bangunlah, buat baru semula. Percayalah, hari ini kita punya. Kita punya. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan. Merdeka! Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Ini kita punya. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. 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 Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysia, satu suara laungkan. Ini kita punya. Okey, macam mana? Semangat tak lepas dengar lagu Sayangi Malaysiaku yang cikgu tayangkan? Tak semangat? Semangat lah, kena semangat. Okey, apa yang kamu dapat lepas kamu dengar lagu yang cikgu tayang tadi? Ada tak rasa macam nak menyumbangkan sesuatu kepada negara? Ada tak rasa macam tu? Cikgu harap kamu ada rasa macam tu kan? Sebab setiap orang, setiap individu dekat negara ni kena ada perasaan cinta akan negara. Jadi setiap individu dalam negara kita ni ada peranan dan tanggungjawab masing-masing. Begitu juga dengan kamu sedar tak kamu ada tanggungjawab terhadap negara?
kamu ada peranan yang sangat besar terhadap negara. Tak kenapa? Sebab kamu adalah generasi muda yang akan memegang ataupun yang akan memimpin dunia yang akan datang. Maksudnya di masa yang akan datang, kamu ni lah yang akan menerajui segala pekerjaan, menerajui negara. Jadi kamu sangat memainkan peranan yang penting. Jadi apa peranan kamu sekarang? Apa tanggungjawab kamu sekarang? Kamu perlu belajar rajin. Itu hanya buat masa ni, itu je kamu punya tanggungjawab. Kamu perlu belajar bersungguh-sungguh. Sebagai seorang pelajar perlu belajar bersungguh-sungguh. Jadi apa yang kamu tak boleh buat? Tak boleh lah tak datang sekolah, ponting, tak buat kerja sekolah, tak nak buat kerja yang cikgu bagi. Jangan malas dalam kelas, jangan tidur dalam kelas. Okey, boleh? Boleh? Okey. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih jauh, cikgu akan terangkan sedikit lah untuk topik pembelajaran kita hari ini. Kita dah belajar minggu lepas cara untuk menulis pendahuluan rumusan, betul? Ingat kan? Ingat? Okey. Jadi hari ini cikgu akan sambung untuk menulis perenggan isi sehingga perenggan penutup. Jadi cikgu akan cuba habiskanlah hari ini. Kalau tak boleh pun nanti kita akan sambung lagi. Tapi untuk hari ini sahaja fokus cikgu lebih kepada perenggan isi tersurat. Jadi cikgu akan terangkan kepada kamu kerangka menulis rumusan, dan kamu pun akan membuat latihan dalam kelas dengan bimbingan cikgu. Jadi hari ni kita akan buat rumusan. Keluarkan buku rumusan, simpan buku latihan yang lain. Buka buku rumusan saja. Okey, kemudian pada hari ini kiranya cikgu akan ajar kamu rumusan. Hanya ada 2 lah objektif yang akan kamu capai pada hari ini. Okey, yang pertama, pada akhir pembelajaran nanti kamu semua akan dapat menganalisis dengan menulis sekurang-kurangnya 6 isi tersurat dalam yang terdapat dalam petikan yang akan cikgu bagi selepas ni. Okey, objektif yang kedua, kamu akan dapat menulis rumusan yang lengkap dengan menggunakan ayat yang gramatis, dengan menggunakan penanda wacana yang betul secara berkumpulan. Jadi pada hari ini aktiviti yang akan dijalankan adalah secara berkumpulan. Jadi cikgu akan bahagikan kamu kepada 3 kumpulan mengikut warna. Okey, cikgu pilih 3 warna utama yang ada dalam apa? Tadi baru banyak dalam video tadi. Okey, dalam bendera cuma tak ada warna putih lah, kan? Okey, biru, merah dan kuning. Memandangkan kamu dah memang duduk dalam kumpulan, jadi cikgu terus bahagikan ini ikut kumpulan kamu lah. Dalam sampul ni dah ada kertas kecil. Macam biasa, tulis refleksi pada akhir kelas. Dan ada dalam 3 sampul ni ada sampul yang bertuah. Tapi nanti lepas sepanjang kelas ni kamu akan tahulah sampul mana yang bertuah. Okey. Bersama-sama sampul ni cikgu akan agihkan kepada kamu ini petikan rumusan dan kertas untuk menulis rumusan. Okey, bersama-sama dengan tu juga cikgu akan edarkan kepada kamu ini. Okey, kerangka. Cikgu dah set garis dah. Ini semua bahan-bahan untuk kamu lah untuk jalankan aktiviti sekejap lagi. Okey, nah, boleh ambil dulu. Okey, baik, semua dah dapat kan sampul? Okey, baik, semua lihat depan. Semua pandang depan. Okey, baik, seperti yang kamu tahu, cikgu dah pernah beritahu kamu sebelum ni, rumusan merupakan soalan yang terkandung dalam kertas yang 2. Soalan pertama. Jadi penting tak kamu untuk
mendapat markah yang elok dalam rumusan ni. Penting kan, sebab soalan yang pertama. Jadi untuk rumusan ni pun sebenarnya kamu senang nak dapat markah, cuma kamu pula ada teknik yang betul. Jadi sekarang ni cikgu akan menerangkan sedikit lah dia punya kerangka secara keseluruhan. Rumusan ada berapa perenggan? Ada 4. Ada 4 perenggan. Jadi ada 4 perenggan dan 120 patah perkataan. Okey. Yang di atas ni adalah pendahuluan. Ini adalah isi tersurat. Dan dan penutup. Berapa markah untuk setiap perenggan ni? Markah untuk pendahuluan adalah 2 markah. Sekiranya kamu menulis pendahuluan yang betul dan tepat ikut format yang cikgu dah pernah bagi sebelum ni, kamu akan dapat 2 markah. Senang je nak dapat markah. Kemudian isi tersurat berapa markah? 12 markah. Sebab apa? Sebab dekat isi tersurat kamu perlu cari sekurang-kurangnya 6 isi. Kamu perlu ingat dalam petikan yang kamu dapat ni, yang cikgu bagi kat kamu tu, dalam petikan tu kebiasaannya kamu akan jumpa 10 isi. Sekurang-kurangnya kamu akan jumpa 10 isi. Jadi jangan ambil semua isi. Ambil 6 isi sahaja. Walaupun kamu jumpa 10 ke, jumpa 15 ke, jumpa banyak ke, pastikan kamu hanya pilih 6 isi saja untuk kamu letakkan dalam perenggan ni. Kalau kamu pilih lebih, nanti takut ni jumlah ni lebih, tak boleh. 6 isi. Untuk isi tersirat berapa markah? 4 markah. Sebab kat sini kamu perlu tulis 2 isi. Isi tersirat pun cikgu dah ajar sebelum ni. Cikgu dah ajar kamu sebab isi tersirat kamu perlu keluarkan idea kamu sendiri. Sebab apa? Sebabnya kamu tak boleh ambil isi dalam petikan teks tu. Kamu kena keluarkan idea kamu sendiri. Tapi idea yang kamu tulis untuk menjawab isi tersirat perlulah meliputi 3 golongan. Contohnya kepada individu, ataupun kepada masyarakat, ataupun kepada negara. Mestilah melibatkan 3 aspek ni. Jadi yang ni hanya 2 isi saja. Kamu kena cari 2 isi saja. Begitu juga dengan kesimpulannya. Kesimpulan ataupun penutup adalah 2 markah. Kat sini apa yang penting adalah kamu perlu ada siapa yang melakukan. Maksudnya pihak mana yang perlu menjalankannya. Contohnya kesimpulannya, siapa yang perlu buat. Buat apa? Maksudnya apa harapan kamu? Maksudnya kamu mengharapkan siapa untuk melakukan sesuatu tu, kan? Supaya apa? Agar apa? Macam tu. Dia kena ada ayat cadangan dan ayat harapan. Jadi bila kata ada ayat harapan, perlu ada perkataan agar ataupun supaya. Maksudnya kesimpulannya, pihak nenek-nenek apa semua perlulah menjalankan apa-apa supaya apa macam tu. Yang yang macam sebelum ni. Maksudnya kat sini kena ada ayat cadangan dan ayat harapan. Jadi untuk hari ni cikgu akan lebihkan dekat bahagian sini. Sebab kat sini perenggan ni menyumbangkan markah yang paling besar. Tetapi kamu selalu hilang markah, kan? Kat sini. Betul?
Betul kan? Jadi kali ni cikgu akan tunjukkan kepada kamu rangka yang akan membantu kamu lah. Cikgu akan bagi contoh penanda wacana. Maksudnya kamu tinggal nak masukkan saja isi ke dalam kerangka tersebut. Okey? Okey, baik. Sekarang semua lihat soalan. Okey, lihat petikan yang kamu dapat ni. Okey, baca sama-sama apakah soalannya. Okey. Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara memupuk semangat patriotisme dan kepentingan memupuk semangat patriotisme. Panjangnya rumusan tidak melebihi 120 patah perkataan. Okey, jadi apa soalannya? Yang pertama, kehendak soalan yang pertama, cara-cara ini kehendak soalan yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk menjawab perenggan yang kedua, soalan isi tersurat, kamu perlu lihat kepada kaca kehendak soalan yang pertama. Yang ini untuk menjawab isi tersurat. Okey, apa kata kunci yang ada dalam kehendak soalan pertama? Cara. Okey. Cara-cara. Okey, ingat tak apa yang cikgu cakap sebelum ni? Bila kamu dapat soalan, kamu perlu tukar kata kunci, kan? Okey, kata kuncinya adalah cara. Okey, apa sinonim lain untuk cara-cara? Cara-cara maksudnya apa yang perlu kita lakukan. Macam tu, cara-cara. Contohnya, kalau apa yang perlu kita tukar? Langkah. Ataupun kaedah. Apa lagi? Apa lagi yang boleh kamu gunakan? Teknik. Teknik ataupun ikhtiar. Allah. Itulah. Ikhtiar. Okey, jadi kamu tak bolehlah guna cara-cara ni, tak boleh guna sebab kamu kena tukar kata kunci. Jadi kamu bolehlah pilih sama ada nak guna langkah-langkah ataupun nak guna kaedah-kaedah ataupun nak guna teknik-teknik ataupun nak guna ikhtiar untuk kamu menulis perenggan isi tersurat. Sekarang cikgu akan tunjukkan kepada kamu rangka. Okey, rangka karangan rumusan yang akan kamu buat. Cikgu akan tampilkan dahulu di sini. Okey, semua lihat di hadapan. Okey, baik. Dalam kertas yang cikgu dah bagi kepada kamu, yang ni, pastikan kamu bina rangka macam ni. Bina dahulu rangka yang macam cikgu bagi ni. Okey, bina macam ni. Okey, kemudian buat dalam kertas yang cikgu dah bagi yang warna-warni tu. Okey, kemudian terus salin apa yang cikgu cakap. Untuk pendahuluan, rumusan membincangkan. Apa soalan dia tadi? Apa kehendak soalan yang pertama tadi? Cara-cara memupuk semangat patriotisme. Tapi kan kita nak ubah, jadi kamu boleh pilih lah nak pilih langkah-langkah ke, kaedah-kaedah ke, ataupun ikhtiar ke. Pilih salah satu. Okey, kemudian kamu akan tulislah rumusan membincangkan langkah-langkah memupuk semangat patriotisme dan kepentingan memupuk semangat patriotisme. Okey, fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada rakyat Malaysia. Okey, itu untuk pendahuluan. Kamu dah boleh dapat dua markah. Okey, seterusnya cikgu nak tunjuk untuk ini yang penting. Cikgu nak fokuskan kat sini.
Okay, ini adalah kerangka untuk isi tersurat. Kerangka untuk isi surat. Okay, tengok ni. Tengok kat sini. Kata kunci yang pertama, caranya. Jadi kamu kenalah ubah kepada kata kunci yang kamu pilih. Langkah ke, ikhtiar ke, kaedah ke, pendekatan ke, boleh guna. Okay, antara pendekatannya ialah apa? Isi pertama dan isi kedua. Okay, selain itu, isi ketiga, seterusnya isi keempat, di samping itu isi kelima, akhir sekali isi ke-6. Dah lengkap, boleh dapat 12 markah. Senang je. Senang je kalau kamu ikut rangka yang cikgu bagi ni, okey. Okey, seterusnya untuk isi tersirat pula. Okey, antara kepentingannya ialah isi pertama, idea kamu. Selain itu, idea kedua. Okey, hanya dua idea sahaja. Okey, begitu juga dengan kesimpulan. Kesimpulannya, pihak yang bertanggungjawab perlulah melaksanakan apa untuk memastikan apa. Macam itulah. Faham tak? Jadi, cikgu akan tampal ni dekat board belakang tu. Nanti kamu boleh rujuk sentiasa. Cuma kamu boleh ubah je kata kunci untuk yang kedua-dua ni. Tapi kamu boleh gunakan rangka ni untuk semua rumusan lah, untuk kamu menulis rumusan. Okay, jadi untuk yang aktiviti yang sekarang ni, cikgu nak kamu lengkapkan dahulu bahagian perenggan yang kedua. Perenggan yang isi tersurat ni, cikgu nak kamu buat yang tu dulu. Okay, jadi untuk yang pertama sekali, cikgu akan tunjukkan cara untuk mencari isi. Tapi cikgu akan bimbing pada perenggan yang pertama saja. Jadi kamu akan cari isi yang seterusnya pada perenggan yang kedua ni. Okey, untuk perenggan yang pertama. Okey, kita tengok kepada soalan dia. Soalan tadi nak apa? Cara-cara untuk memupuk semangat patriotisme. Jadi bila kata cara-cara, mestilah isi yang kita kena cari tu mestilah ada perkataan kita mestilah ataupun pelajar perlulah, mestilah, hendaklah. Jadi cari kata kunci yang ada perlulah, mestilah, kan? Cari perkataan yang tu. Okey, untuk perenggan yang pertama ni, kita analisis, kan? Kita akan cari mana perkataan yang berkaitan dengan cara tu. Cikgu dah jumpa. Nampak ni. Sehubungan dengan itu, semangat patriotisme mesti disemai melalui sistem pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran sejarah. Okey, itu adalah isi yang pertama. Okey. Ada lagi, pada masa yang sama, penerapan elemen sejarah melalui mata pelajaran lain seperti bahasa Melayu. Tapi sekiranya ada seperti huraian, contoh, peribahasa, semua kita tolak. Tapi kita hanya ambil dia punya ayat topik sahaja. Jadi cikgu dah jumpa dua isi dan cikgu akan gabungkan. Contohnya cikgu akan buat antara langkahnya ialah semangat patriotisme mesti disemai melalui sistem pendidikan, khususnya mana tadi? Dalam mata pelajaran sejarah dan penerapan elemen sejarah melalui mata pelajaran lain. Jadi cikgu dah dapat dua isi. Jadi kamu kena cari lagi berapa isi? 1, 2, 3, 4 isi lagi dalam perenggan yang kedua. Okey, kamu cuba cari dulu dalam perenggan yang kedua ni. Okey, baik. Kamu dah cari betul? Dah jumpa? Okey, kumpulan 1, isi apa yang kamu jumpa dalam perenggan yang kedua? Isi apa yang kamu jumpa? Cikgu nak semak. Cikgu dah depan. Okey, perenggan yang kedua, baris kedua. Okey, bacakan. Pelbagai aktiviti menarik boleh dilaksanakan melalui aktiviti kurikulum di sekolah. Okey, betul. Isi yang seterusnya, kumpulan 2. Okey, bacakan.
Okey, kempen sayangi negara hendaklah diadakan secara berterusan. Okey, betul. Okey, kumpulan ketiga. Cikgu nak 2 isi. Okey, yang pertama, penyebaran maklumat tentang peristiwa bersejarah melalui laman sosial perlu dilaksanakan. Lagi satu, program sambutan bulan kemerdekaan perlu dijalankan. Okey, betul, dah jumpa. Okey, kamu dah jumpa 4 isi. Jadi cikgu akan tambah lagi 2 isi. Ada 2 isi dekat mana? Dekat bahagian penutup ni. Ada perenggan terakhir, ada 2 isi. Yang pertama, ibu bapa turut memainkan peranan penting dengan menunjukkan teladan kepada anak-anak. Dan yang terakhir, para remaja juga perlu dididik dan diterapkan konsep berpegang pada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara yang terdapat dalam rukun negara. Jadi kamu perlu pilih berapa isi? Berapa isi kamu kena pilih? 6 isi sahaja. Okey, dalam banyak-banyak ni kamu hanya perlu pilih 6 isi, kemudian kamu pindahkan masuk dalam rangka yang cikgu dah buat ni. Okey, boleh? Kamu dah buat kan dalam kertas yang cikgu bagi tu. Okey, kalau kamu dah buat, kiranya hasilnya akan jadi seperti inilah. Masa cikgu dah siap warnakan ikut isi tu. Nampak tak? Kamu tinggal masukkan saja, pindahkan saja maklumat yang kamu dah cari ke dalam rangka ni. Okey, senang ke susah? Senang kan? Jadi kamu kena hafal rangka ni. Rangka yang cikgu buat ni hafal. Supaya senanglah kamu lepas ni nak buat rumusan. Tak ada masalah dah. Tak ada hilang markah ke apa, sebab kamu dah ada ni. Rangka ni boleh rujuk rangka ni. Okey. Okey, sekarang ni kita akan pergi kepada aktiviti yang kedua. Okey, aktiviti yang kedua, cikgu nak kamu lengkapkan rumusan tersebut dan cikgu akan pilih kumpulan yang bertuah untuk cikgu ambil gambar lah. Cikgu akan ambil gambar kerja kamu. Okey, nanti lepas kamu dah buat, cikgu akan sebut kumpulan mana yang bertuah. Jadi sekarang kamu buat dulu. Cari idea untuk yang ini. Kepentingan memupuk semangat patriotisme dan kesimpulan. Okey, sekejap lagi cikgu akan apa? Cikgu akan panggil kumpulan. Okey, cikgu bagi masa dalam 5 minit untuk kamu siapkan. Okey. Okey, baiklah, seperti yang dijanjikan, cikgu telah memilih kumpulan kuning, iaitu kumpulan 3. Okey, kamu adalah sampul yang bertuah. Jadi cikgu akan semak jawapan kamu. Okey. Rumusan membincangkan langkah-langkah memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Okey, betul. 2 langkah. Okey, antara langkahnya ialah semangat patriotisme mesti disemai melalui sistem pendidikan, khususnya dalam mata pelajaran sejarah dan penerapan elemen sejarah melalui mata pelajaran lain. Okey, ada 2 isi kat sini. Kemudian selain itu, pelbagai aktiviti menarik boleh dilaksanakan melalui aktiviti co-curriculum di sekolah. Okey, seterusnya, kempen sayangi negara hendaklah diadakan secara berterusan. Sampai situ je kamu tulis. 1, 2, 3, 4 isi je. Tak cukup isi ni. Lagi 2 isi. Kenapa tak buat? Oh, okey. Salah cikgu lah sebab tak cukup ruang. Tapi kamu boleh ke tulis kecil-kecil kan kat sini? Okey, tak apa. Nanti kamu tambah. Nanti kamu akan buat semula kan? Okey, tak apa. Okey, betul lah tu. Tak cukup lagi 2 isi kat sini.
Okey, antara kepentingan ialah dapat melahirkan masyarakat yang aman dan makmur. Selain itu dapat memastikan keharmonian negara sentiasa terjamin. Okey, kesimpulannya, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keharmonian negara sentiasa terjamin. Okey, kesimpulannya betul. Kesimpulannya betul, cuma kamu menggunakan ayat yang sama dengan kepentingan tu. Okey, kamu boleh guna perkataan yang lain. Contohnya, okey, kesimpulannya semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting untuk memastikan keamanan negara. Maksudnya masyarakat sentiasa hidup dalam keadaan yang aman dan harmoni. Ubah suai sikit kamu punya ayat ni. Dah betul dah ni. Okey. Okey, jadi apa tugasan kamu, apa yang perlu kamu buat? Okey, apa yang perlu kamu buat? Salin semula yang kamu dah buat dalam kumpulan ni dalam yang cikgu kepikan bersama-sama dengan ni tadi. Tolong buat semula, salin semula, kemudian hantar kepada saya esok pagi. Okey, esok pagi hantar kepada saya dalam bilik guru. Okey, yang ni ambil balik. Tak apa, yang tu sebab tak cukup baris. Okey. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas, macam biasa, kumpulkan kertas kecil yang cikgu suruh tulis refleksi tu. Yang refleksi tu, lepas tu hantar ke depan, hantar lepas kelas ni. Okey, sebelum tu cikgu nak seorang lah bagi tahu apa yang kamu dapat hari ni. Kenapa cikgu nak tanya? Okey, apa maksudnya rumusan ada berapa perenggan? Ada 4 perenggan. Okey, untuk menjawab isi tersurat, apa yang perlu kamu lihat? Okey, kata kunci yang pertama ataupun kehendak soalan yang pertama. Okey, perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua ada benda dekat belakang kamu nampak kan? Okey, perenggan kedua adalah isi tersurat, perenggan ketiga isi tersirat dan kesimpulan. Okey, untuk isi tersurat ni sangat penting sebab markah dia banyak kat sini dan kamu kadang-kadang kamu akan hilang markah. Jadi banyakkan buat latihan. Tak faham boleh tanya cikgu. Nanti kelas yang seterusnya kita akan buat soalan pemahaman dia pula. Okey, soalan rumusan mesti ada pemahaman ni kan. Okey, kita akan buat soalan pemahaman pula. Jadi untuk kelas yang hari ni, cikgu rumuskan bahawa kamu dah pun belajar tentang cara menulis rumusan dengan betul mengikut format ataupun rangka karangan yang dah cikgu bagi. Jadi maksudnya hari ni kamu dah dapatlah menulis kurang-kurang 6 isi tersurat kan, berdasarkan petikan. Kemudian kamu pun dah dapat menghasilkan satu rumusan yang lengkap. Jadi tercapailah objektif kita pada hari ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.